Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel Azman bin Imran Sofian daripada Kumpulan 14 ingin membentangkan tentang strategi mengendalikan konflik dalam rundingan perniagaan antara syarikat untuk menjalinkan kerjasama. Bagi pengenalan, rundingan ini adalah satu proses di mana dua orang atau sesebuah kumpulan berusaha untuk mencapai persetujuan mengenai isu atau tindakan di mana terdapat sedikit perbezaan dalam kepentingan, matlamat, nilai atau kepercayaan. Ia juga merupakan proses yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk bertukar-tukar barangan atau perkhidmatan dan berusaha untuk mencapai kata sepakat terhadap konflik yang timbul agar dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang terlibat. Kemahiran ini penting bagi mendapatkan kata sepakat yang mampu menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Seterusnya, komunikasi. Komunikasi merupakan aspek dan elemen yang penting dalam kefusian sesebuah organisasi. Kemahiran komunikasi ini penting bagi mempermudahkan urusan rundingan. Seterusnya, konflik. Konflik pula merupakan ketegangan antara dua atau lebih entiti sosial, individu, kumpulan atau organisasi yang lebih besar yang tercetus dari perbezaan tindak balas sebenar dengan apa yang diharapkan. Jadi, kemahiran rundingan dan komunikasi ini sangat penting bagi mengelakkan konflik. Seterusnya, prinsip berunding dan berinteraksi. Responsif. Responsif bermaksud tindak balas yang rasional semasa perundingan diadakan. Haruslah jujur dan ikhlas semasa berunding. Seterusnya, bersopan yang bermaksud beradab, prosedur atau tata cara bagaimana cara untuk berunding dengan pihak lain dapat dilaksanakan. Ianya perlu dipersetujui dan dipatuhi oleh kedua-dua belah pihak. Adab, tata cara, sosial budaya, masa tempat, pihak ketiga jika ada perlu diambil kira. Seterusnya, saling membantu. Bermaksud kedua belah pihak haruslah saling faham, memahami di antara satu sama lain dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua-dua belah pihak. Sikap bertolak ansur itu juga penting. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Zainul. Terima kasih. Objektif kajian. Terdapat 4 objektif kajian kes. Yang pertama, definasi konflik. Mengupas definisi konflik dalam perundingan secara menyeluruh, punca-punca dan kesan, mengenal pasti punca-punca konflik dan menilai kesannya. Penyelesaian kepada konflik di tempat kerja, peranan, menjelaskan peranan komunikasi di dalam perundingan. Dapatan kajian. Yang pertama, dapatan punca suatu konflik itu wujud. Dapatan perundingan yang melibatkan tolak ansur merupakan salah satu pilihan yang terbaik bagi mendapatkan keputusan menang-menang. Yang ketiga, asas persetujuan dalam perjanjian di antara kedua pihak, di mana tidak kira sama ada kedua-duanya memperolehi faedah daripada perundingan atau sebagai asas permulaan kepada perhubungan. Terakhir, penyelesaian kepada konflik yang wujud antara dua pihak, pihak pengurusan
Konflik dalam perundingan merujuk kepada konflik kepentingan di mana permasalahan disebabkan matlamat secara individu. Konflik berlaku kerana terdapat percanggahan matlamat di antara mereka yang membuat perundingan. Antara kesan-kesan dalam konflik perundingan adalah perundingan bukan sahaja melahirkan persefahaman, malah perundingan turut menyebabkan pertengkaran kerana perbezaan pendapat di kalangan perunding. Hal ini menunjukkan perundingan menimbulkan kesan yang positif apabila mendapat kata sepakat dan kesan negatif apabila terdapat perbezaan pendapat. Walau bagaimanapun, konflik perundingan juga memainkan peranan yang penting kerana peranan konflik perundingan ini adalah untuk memastikan matlamat secara individu tercapai semasa proses rundingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Nazrin bin Azali. Hari ini saya akan menerangkan strategi dalam mengendali konflik dalam perundingan antara syarikat bagi mencapai kata setuju. Terdapat beberapa penerangan mengenai strategi ini. Antaranya adalah pengelakkan, tidak mengendahkan atau memendamkan konflik ahli kumpulan, mengelakkan konfrontasi kerana sikap tidak peduli, tidak kisah atau dalam peringkat penafian. Individu yang berkonflik adalah tidak asertif dan tidak bekerjasama. Seterusnya, penyesuaian. Individu yang bekerjasama tetapi tidak asertif lebih suka strategi memuaskan kepentingan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Mereka ini selalunya berkorban demi kepentingan orang lain. Kompromi. Kompromi atau perkongsian adalah jalan yang tengah yang diambil bagi asertif dan bekerjasama. Ia lebih kepada pemuasan separa kepentingan kedua-dua pihak dan lebih kepada pertukaran konsesi dan mencari jalan tengah. Pemuafakatan strategi ini bersandarkan memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat. Ia mengelakkan kerjasama antara dua pihak yang berkonflik dan mencari alternatif yang memenuhi kepentingan bersama. Persaingan. Individu yang berkecenderungan memenuhi kepentingan diri sendiri tanpa mengendahkan kepentingan orang lain adalah seorang yang sangat asertif dan tidak bekerjasama. Ini adalah strategi menang kalah dan dilihat sebagai mempengaruhi atau mengawal orang lain. Strategi ini adalah mementingkan asertif dan bekerjasama dan memerlukan pelaburan masa dan tenaga yang tinggi bagi tujuan penyelesaian masalah bersama. Bagi kesimpulan ini, tajuk ini adalah, dalam kajian ini, kami melihat cara untuk berunding dengan betul. Petua dan nasihat yang disampaikan akan membolehkan saya memperoleh hasil maksimum ketika melakukan perundingan dalam pelbagai situasi. Malah, perundingan yang baik dalam perniagaan adalah kemahiran nasihat yang perlu ada diserapkan dalam aktiviti perundingan agar segala urusan dapat dicapai kata sepakat. Bak kata pepatah, mentor boleh memainkan peranan penting dalam membantu menti dalam memahami jenis konflik, kehadirannya dalam keperluan harian manusia, faedah dan masalah yang bawa oleh konflik dalam perhubungan antara individu serta strategi untuk mengurus konflik. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.